Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bukan perkara pelik sebenarnya Tun Mahathir jadi sasaran SPRM. Ini semua dalam pendedahan pengakuan anak-anak Mahathir bahawa mereka katakan Mahathirlah yang menjadi sasaran oleh SPRM. Tapi betullah bukan perkara pelik. Tun Mahathir jadi sasaran siasatan SPRM. Dua anak lelaki Tun Mahathir Mohamad, yaitu Mirzan dan Muqzani berkata, bapa mereka adalah sasaran sebenar oleh SPRM. Kata mereka, walaupun mereka yang disiasat SPRM, tetapi suspek sebenar ialah Tun Mahathir. Kata mereka, bapa saya adalah suspek utama. Apa pula pendapat anda sekalian tentang isu ini? Adakah anda juga bersetuju bahawa bukan perkara pelik Tun Mahathir jadi sasaran siasatan SPRM seperti yang dinyatakan oleh anak-anak Mahathir ini? Kata anak-anak Mahathir, kami ada tanya, bapa saya disiasat berkenan apa? Dan mereka tidak dapat memberikan maklumatnya kepada kami, kata anak-anak Mahathir. Mereka juga bertanya, adakah anda dapat bayangkan? Bolehkah anda bayangkan? Anda diminta untuk memberikan maklumat untuk digunakan untuk mendakwa bapa anda, kata Muqzani dalam satu wawancara bersama Bloomberg minggu lalu. Apa yang didakwa oleh Mirzan dan Muqzani ini bukanlah sesuatu yang pelik. Jauh sekali daripada memeranjatkan. Kedua-dua anak Tun Mahathir itu pun tidak harus pura-pura terkejut dan terperanjat mengenainya. Kedua-dua mereka sepatutnya sedar sejak awal lagi apabila mereka disiasat SPRM dan diminta mengisytiharkan aset kekayaan yang dimiliki, yang disasarkan bukanlah diri mereka. Sebagai anak bekas Perdana Menteri paling lama berkuasa, meski kekayaan yang mereka miliki di siasat SPRM, seluruh dunia percaya ia adalah atas bantuan serta pertolongan bapa mereka. Tanpa mempunyai bapa bernama Tun Mahathir, Mirzan dan Muqzani bukanlah siapa-siapa di dunia ini. Pokoknya, tiada apa yang pelik dan memeranjatkan mengenai perkara itu. Malah Mirzan dan Muqzani tidak harus pun bercakap dengan media asing tentang perkara itu. Ahli Parlimen UMNO yang baru pegang jawatan AJK Pemuda Cawangan di hujung kampung pun boleh memahaminya. Tambahan lagi, selama lebih 25 tahun berjuang untuk mendapatkan kerusi Perdana Menteri, sudah beratus kali Anwar menyatakan jika beliau menjadi Perdana Menteri, Tun Mahathir dan Tun Daim Zainuddin adalah dua individu yang akan disiasat dan diselongkar kekayaannya. Ketika itu Tun Daim sudah pun didakwa, tetapi Tun Mahathir belum lagi. Ketika ini Tun Daim sudah pun didakwa, tetapi Tun Mahathir belum lagi. Apabila Mirzan dan Muqzani disiasat, ia tentulah dengan mudah boleh difahami bertujuan untuk menyiasat dan mendakwa anak-anak Tun Mahathir, mendakwa Tun Mahathir sendiri. Saudara-saudara sekalian, membazir masa saja, menyiasat Mirzan dan Muqzani, jika bukan kerajaan menjadikan Tun Mahathir sebagai suspek utama. Menyiasat, mendakwa dan menghukum Tun Mahathir dan Tun Daim, dua orang individu maha kaya yang sering disebut Anwar, telah mengumpul kekayaan dengan cara merompak wang negara melalui kuasa yang mereka pegang, adalah antara janji yang mengikat, bahkan memikat sebagian rakyat untuk terus berjuang memastikan Presiden PKR itu berjaya memenuhi impian menduduki kerusi Perdana Menteri. Kuasa sekarang dalam tangan Anwar dan beliau pasti akan menunaikan janjinya itu.
Menyiasat, mendakwa dan menghukum Tun Mahathir dan Tun Daim adalah janji Anwar yang lebih besar daripada janji menurunkan harga minyak atau menurunkan harga barang yang dibising-bisingkan kebelakangan ini. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mana hati perut hangpa. Lelaki kesal Sanusi label pekerja KAHB sebagai lintah. Keceluparan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor yang melabel pekerja Kedah Agro Holding Berhad KAHB sebagai lintah menghisap darah amat dikesali. Salah seorang pengguna TikTok yang menggunakan akaun Ikhwan Razak berkata, kaki tangan anak syarikat MBI bukan hamba yang sesuka hati boleh diperbodohkan. Dia juga mempersoal, di mana hati perut wakil rakyat PAS itu yang tidak rasa bersalah, menyebabkan 24 orang pekerja tidak mendapat gaji selama 9 bulan. Bahkan dituding pula semua kesalahan kepada mereka. Yang aku tak faham ni, mana hati perut hangpa. Depa tu bukannya sukarelawan. Depa tu pekerja. Bayarlah gaji depa, kata beliau. Depa tu bukan pakyik, kuli hamba yang boleh diperbodohkan. Boleh buat macam kuli. Depa tu tuntut gaji saja, kata seorang lagi netizen. Lepas tu hang nak salahkan depa buat kerja tak bagus. Lintahlah hang kata. Hang pa nak pelepas diri tak mau bayar gaji, hang pa kata depa tak reti buat kerja, kata seorang lagi netizen. Mana ada dalam sejarah majikan salahkan pekerja sebab syarikat nak bankrupt, katanya. Sejak semalam, tular video ucapan Sanusi yang dikongsi banyak kali berkenan kaki tangan KAHB yang dilabel sebagai lintah. Sanusi berkata mana-mana anak syarikat kerajaan negeri GLC yang tidak boleh menyumbang kepada kerajaan dan menghisap darah perlu ditutup. Beliau turut mempertikai cara kerja kaki tangan KAHB yang didakwa bekerja dari rumah sejak Ogos lalu kerana cara itu tidak akan membantu syarikat berasaskan pertanian itu menjana pendapatan. Tujuan tubuh GLC untuk berniaga, dapat projek kerajaan untuk pulang balik kepada kerajaan. Kalau ada 30 orang kerja dalam itu, makan ke darah, sumbang tak pernah. Tapi kikis lagi, itu bukan GLC, itu lintah. Saya tak mahu bela lintah, kata beliau. Dalam pada itu, individu itu meluahkan rasa tidak puas hati mengapa Sanusi tidak menghentikan operasi KAHB jika benar kaki tangannya tidak menjalankan kerja dengan baik sejak awal. Dia menganggap Sanusi hanya beralasan untuk mengalihkan kesalahan itu kepada orang lain. Gaji itu hak. Kerja bagus ke tak bagus kena bayar. Kalau depa kerja tak bagus, awak tak tutup dari tahun 2020. Hang kata nak tutup, pasal apa hang tak tutup, kata beliau. Tiba-tiba tahun 2023 ada masalah gaji, hang nak salahkan depa kerja tak bagus. Kalau depa kerja tak bagus, CEO buanglah depa, terminate depa, ujarnya lagi. Yang kedua ni, hang duk kata salah UMNO. Aku nak tanya, masalah gaji ni zaman UMNO ke zaman hang? Kalau bermasalah zaman UMNO, kenapa gaji tetap bayar? Zaman hang yang gaji tak bayar, tambahnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.